apa sebab kita pergi jadi cinta dunia sangat ni. Siapa ada tiga perkara ni, dia akan tamak pada dunia. Maka dipandang duit banyak bagus, pangkat tinggi bagus, semua ni bagi dia ada kebaikan semua ni. Sedangkan dia tak tengok pun di sebalik itu penuh dengan ujian, musibah, keburukan-keburukan yang akan datang kalau kita tak amanah dan kita tak guna dengan sebaiknya ataupun tidak ikhlas. Allah, pada hari ini kita baca kitab Hikam Al-Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. 3 pendorong cintakan dunia. Ini kita belajar apa sebab kita pergi jadi cinta dunia sangat ni. Allah senang. Qala radhiyallahu anhu dawa'il hirsi 'ala dunya thalathatun. Ahadu man nazaru ilaiha bi'ainil istihsan wa anhu yakunu hubbul baqa' litamattu'. والثاني تعظيم الناس لأربابها منه يكون التفاخر والتكاثر والثالث توهم أن لا قوام بدونها وعنه ينشأ البخل وخوف الفقر. Kata Imam Haddad, pendorong-pendorong kepada ketamakan ke atas dunia itu ada 3 perkara. Siapa ada 3 perkara ni, dia akan tamak pada dunia. Allah senang. Pertama, melihat ahaduha an-nazru ilaiha bi'ainil istihsan. Pertama sekali, orang tu ditamak bila tengok dunia, tamak sangat dunia ni. Yang pertama, dia melihat kepada dunia dengan menilai kebaikan terhadapnya. Dan darinya, iaitu pandangan tersebut, akan timbul kecintaan untuk kekal di dunia, untuk menikmatinya. Okey. Yang pertama kata Imam Haddad, pendorong sebab utama bagi seorang itu cinta sangat, nak sangat, ingin sangat dunia ni. Pertama sekali dia lihat dunia ni, dia nilai dengan kebaikan. Contoh, kalau aku jadi Perdana Menteri kan bagus. Kalau aku jadi Menteri Kesihatan kan bagus, untung. Kalau aku jadi Menteri Pertahanan kan untung. Kalau aku jadi Menteri Agama kan untung. Kalau aku jadi Menteri apa lagi, tak kira lah Menteri apa lah saja, dalam negeri dan sebagainya, kan untung. Kenapa? Gaji mereka puluhan ribu, dapat yang lain lagi, tambah yang lain lagi, banyak maksudnya. Maka dipandang duit banyak bagus, pangkat tinggi bagus, semua ni bagi dia ada kebaikan semua ni. Sedangkan dia tak tengok pun di sebalik itu penuh dengan ujian, musibah, keburukan-keburukan yang akan datang kalau kita tak amanah dan kita tak guna dengan sebaiknya ataupun tidak ikhlas. Allah senang. Jadi bila melihat dunia, dia menilai dunia ni baik semuanya. Daripada situ akan timbul tamak dan sangat inginkan nak himpun dunia. Allah senang. Okey ya. Dan Allah senang. Bila dia pandang dunia ni semua bagus, pangkat tinggi bagus, pengikut ramai bagus, viral bagus, duit banyak bagus, Allah senang. Daripada itulah, daripada mandang macam itulah, akan timbul kecintaan untuk kekal di dunia, untuk menikmatinya. Dia rasa syok dunia ni semua bagus, pangkat pula dia dapat tinggi pula, maka dia berkeinginan dan timbullah hati dia nak hidup kekal selama-lamanya atas dunia. Tak mau mati lagi, tak mau mati lagi. Sampai kadang-kadang kita nasihat dia, kita kata, hang tak ingat mati ke? Banyak dengan nasihat ni, sombong sangat hang ni. Tak, bagi dia tak akan insaf. Kenapa? Bagi dia nak hidup lagi, lama lagi. Kalau dia pandang dunia lah segala-galanya, bukan Allah segala-galanya, dunia segala-galanya. Allah senang. Jadi itu penyebab tamak pada dunia. Lihat dunia semua bagus, bahaya tu. Kita kena lihat dunia, kena ambil iktibar, bukan pandang semua bagus. Contohlah, Allah senang. Kita tengok orang dapat pangkat tinggi, gaji besar. Kalau tengok dengan pandangan tamak pada dunia, kita rasa apa? Bagus kalau aku gaji 30,000 sebulan. Bagus kalau aku gaji aku 50,000 sebulan. Kan bagus. Elon ni, duit itu, duit ini dapat lagi. Sampai ratus ribu dalam sebulan. Bestnya kalau 100,000 setiap bulan aku dapat. Ini orang tamak dunia pandang macam tu. Orang ahlillah, orang bersih hati, orang ada cahaya nur dalam hati dia, cahaya ilmu, cahaya ibadat, cahaya zikir, cahaya selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan pandang apa? Gaji banyak, pangkat tinggi, tapi akhirat nanti jenah jawab tu.
Setiap ringgit tu Allah tanya semua tu. Sebulan gaji 50,000. Setiap sen yang ada 50,000 tu Allah tanya satu-satu, kita guna untuk apa? Kita sombong tak sombong? Kita ada buat maksiat tak? Kita ada guna duit ni untuk support atau sponsor benda-benda maksiat tak? Jenuh nak jawab. Kalau kita gaji 1,000, Allah tanya, dia panggil apa? Taklah banyak kita guna sangat 1,000. Kalau banyak tu ditanya pun banyak, hisab pun panjang. Bahkan kalau tak amanah pula akan diazab, diseksa, akan menyesal nanti di akhirat. Allah SWT. Jadi bagi orang yang hati dia bersih, dia akan lihat pengajaran. Oh, pengajaran ni tinggi pangkat tapi bahaya itu ada juga. Tapi kalau tamak pada dunia, dia akan pandang semua bagus. Yang kedua, sebab keutamaan pendorong orang tamak pada dunia. Yang kedua, sebenarnya ini ada seorang ulama wali Allah SWT. Dia berjalan di satu jalan, kebiasaan mata dia jaga. Sebab sunnah Rasulullah SAW, kalau jalan kiri kanan ada rumah, jangan tengok kiri kanan, jalan straight saja. Sebab takut kalau kita tengok nanti kita sibuk dengan hal rumah orang, ataupun kita tengok aib-aib ataupun aurat ahli keluarga dia. Jadi Nabi straight jalan, wali ni pun straight jalan, tunduk saja. Satu hari dia teralik sikit, dia tengok ada satu rumah yang cantik, yang besar. Lintas hati dia, dulu aku jalan di sini tak ada apa rumah ni. Lama aku tak lalu kat sini, tapi dah ada rumah yang cantik, yang besar ni. Besarnya rumah dia. Waktu tu pun dia sedang, astagfirullah. Kata, wahai nafsu, engkau ajak aku sibuk-sibuk dengan hal dunia. Wahai nafsu, engkau ajak aku untuk sedap-sedap dengan dunia yang mewah ni. Wahai nafsuku, aku denda engkau puasa selama 40 hari kerana engkau melihat dunia yang kebesaran. Denda engkau. Kalau kita jenuh denda, tengok motor, oi motor ni, ish kalau aku ada motor ni. Tengok rumah orang 3-4 tingkat, ish kalau rumah aku 4 tingkat, halaman luas macam ni, kan best. Bahaya. Tengok kereta orang elok, kereta orang mahal, kereta orang cantik, ish kalau kereta aku macam ni kan best. Allah senang. Itu bahaya. Kenapa? Kita telah beri peluang untuk nafsu kita bersedap dengan kenikmatan atau kemewahan di keduniaan. Tak salah rumah kita besar, tak salah kita ni di Tan Sri, Datuk, Datin dan sebagainya, tak salah pun. Yang salah kita membesarkan benda tu. Kita membesarkan ridha Allah SWT. Ada orang dia Datuk, saya pernah jumpa Datuk Sri lah, saya pernah jumpa Datin lah, macam-macam lah kita pernah jumpa lah pengalaman kita. Ada di kalangan mereka ni tak nampak Datuk pun, dengan tawaduknya, dengan khidmatnya. Maksudnya dia tak besarkan pangkat dia. Yang dibesarkanlah aku cari ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah. Dan dia tak mahu orang besarkan dia. Maksud senang. Dia wali Allah, orang soleh ni, dia tak gembira pun kalau orang besarkan dia. Dia tak gembira pun kalau orang agungkan dia, puji dia, tak gembira pun. Tu wali. Bila dia gembira? Dia gembira bila anak-anak murid dia, pencinta-pencinta dia, pengikut dia, semua agungkan Allah. Semua tinggikan Allah dalam hati dia. Yang tu dia paling gembira sekali. Wali Allah taklah gembira kita puji dia macam-macam. Dia senyum, betul lah. Dia pandang nikmat Allah semua, bukan aku ada apa. Tapi dia paling gembira kepada anak murid dia, kita-kita ni semua, bila dia tengok kita agungkan Allah, terbesarkan perintah Allah, kita utamakan tujuan hidup kita redha Allah, kita ni kenal Allah, yang tu paling dia gembira. Itu wali-wali Allah yang soleh. Jadi Allah SWT. Jadi yang kedua, sebab tamak pada dunia ni mengagungkan ahli dunia dia di sini. Dan dari suasana begini akan timbul saling berbangga-bangga antara satu sama lain dan saling ingin mengumpul kekayaan dan pengikut. Kedua, kata Imam Haddad, pendorong orang tu tamak pada dunia. Yang kedua, dia agungkan ahli dunia. Apa maksud agungkan ahli dunia? Bila orang kaya dia jumpa orang kaya, dia muliakan sangat orang kaya. Oh, tuan. Datuk. Datin, sini Datin sini. Datin nak minum apa? Saya nak bancuh. Kat suami dia tak buat macam tu. Kat isteri dia tak buat macam tu pun. Kat kawan-kawan dia ni tak buat macam tu pun. Kalau miskin dia tak layan elok pun. Kalau miskin dia macam tak tahu pandang. Kalau datang Datik dan Tan Sri, Datuk, Tun apa semua, sila. Seronoknya, gembiranya Tun mewah saya. Seronoknya gembira Datin mewah saya. Sebab dia pandang apa? Dia pandang orang kaya aku kena hormat sebab dia kaya ni. Dia agung ke ahli dunia. Dia nampak hebat ahli dunia. Itu penyebab dia akan tamak pada dunia. Kenapa? Daripada situ dia akan pandang apa? Weh, dia ni hebat ni, kaya. Kalau aku jadi macam ni, mesti orang akan pandang aku hebat juga lah. Akhirnya dia pun tamak dunia juga, dia cari dunia juga.
Tak kira halal dan haram, redah semua. Yang penting aku dapat datuk. Aku tak kira aku beli datuk ke, aku bayar duit untuk dapatkan datuk, tak kira halal haram semua aku nak akan buat. Yang penting orang panggil aku datuk. Allah senang. Kita tak perlu cari datuk pun kita ni. Kita cari redha Allah SWT. Allah senang. Kita pangkat tau mana pun, masuk kubur nanti ada orang panggil kita, gelaran kita. Wahai Tan Sri sekian-sekian, kamu sekarang berada dalam kubur, tak ada. Panggil nama kita saja. Bahkan malaikat pun tak panggil gelaran kita. Malaikat akan panggil nama kita saja dengan nama bin kita. Itu saja kita. Sebab pangkat sisi manusia ni, bila habis umur kita, habislah pangkat kita. Di pangkat sisi Allah SWT, habis umur kita, lagi tinggi Allah angkat kita. Lagi banyak anugerah Allah selama-lamanya kita akan nikmati. Itu kalau pangkat sisi Allah SWT. Agung kat ahli dunia ni, menyebabkan dia akan tamak pada dunia juga, agung kat ahli dunia. Dan dari suasana begini akan timbul saling berbangga-bangga. Okey. Allah selamat. Bila suasana agung kat ahli dunia, bila kita agung kat ahli dunia akan jadi saling berbangga pula. Dah lah kita ni penyakit, kita buat penyakit pula pada orang dunia. Bila kita agungkan sangat ahli dunia ni, Allah selamat. Lebih-lebih sangat, ampuh sangat. Allah selamat. Pada waktu itu ahli dunia sesama mereka akan saling berbangga-bangga belagak. Tengok pengikut aku, tengok semua puji aku. Tengok bila aku main semua sambut. Hang dah situ. Allah selamat. Dia akan bangga dengan orang agungkan dia. Okey ya. Bahaya penyakit ni. Dan saling mengumpul kekayaan dan pengikut. Bila diagungkan ahli dunia ni, Allah selamat. Ataupun kita pandang agung hebat di dunia ni, maka waktu tu akan masuk penyakit dalam hati kita. Penyakit apa? Dia kerja nak himpun kekayaan dan pengikut. Kekayaan yang dia himpun ni, kekayaan apa ni? Halal dan haram dia tak kira, himpun semua. Walaupun nak jatuh ke orang kau semua, janji aku dapat pangkat tinggi, berduit banyak. Dan dia nak ramaikan pengikut. Allah selamat. Sayyidina Abu Dhar kata saya, Abu Dhar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi SAW. Dia pernah berjalan satu masa, orang ikut dia ramai belakang. Orang nak jadi pengikut dia. Hei, dia kata apa ni? Balik ke rumah kau. Aku tak suka ada pengikut. Dah, masing-masing kata dia. Jangan kamu ikut aku. Ini sahabat Nabi SAW. Ni hal ahwal hati seorang sahabat Nabi SAW yang tak suka bila berjalan penuh orang ikut belakang. Dia takut dia masuk banggalah hati dia. Allah SWT. Tetapi ada sebahagian sahabat Nabi SAW pula yang berjalan dia buat tak tahu saya orang belakang dia ramai mana pun. Itu ahwal lain pula. Hal rasa lain pula. Ni dia rasa apa? Semua tak ada apa, semua pada Allah, semua bukan ada apa. Yang satu lagi takut, rosak hati, tak mau. Yang satu lagi kuat, teguh, dia tak kisah pun. Hati dia takkan rosak. Dia kuat. Jadi Allah SWT masing-masing lah. Wali-wali Allah, dia punya hal dia, perasaan dia. Okey, itu asbab akan agungkan dunia, tamak pada dunia. Yang ketiga, berilusi bahawa sesuatu tidak akan dapat kekal hidup tanpanya, itu dunia. Dan darinya akan melahirkan sifat kedekut dan takut kefakiran. Ini menarik lah. Sebab apa orang jadi tamak pada dunia? Kata Imam Haddad, sebab ketiga, dia berilusi, dia duduk terbayang bahawa sesuatu tidak akan dapat kekal hidup tanpanya, itu dunia. Dia duduk ilusi, dia duduk bayang, kalau aku tak ada duit nanti macam mana? Aku nak makan lah. Nanti kalau aku kena buang kerja, nanti macam nak cari duit lah. Tak boleh kena ada kerja ni, tak boleh kena betul-betul aku kena lumba-lumba ni, aku kena buat sikit santau ke apa dekat bos aku supaya dia ni tak buang aku. Dia angan berilusi bahawa dia tak boleh dapatkan sesuatu melainkan dengan dunia, dan dia tak boleh hidup tanpa dunia. Tak ada duit dia tak mati. Allah selamat. Itu penyebab dia tamak dunia. Dan darinya itu, dari sikap perangai macam ni akan lahirlah sifat kedekut. Main kedekut lah. Bila takut duit habis, bayang kalau lah 10,000 lampeng yang ada lah ni, kalau aku infak nanti tak ada duit aku nak hidup macam mana? Dia orang minta, dia pun tak mau cakap, dia pun tak mau bagi. Kenapa? Dia duk ilusi. Kalau bagi ni habis, kalau kena buang kerja nanti tak ada kerja, lah ni ekonomi nak jatuh apa semua, macam mana aku? Allah senang. Dia sebenarnya ekonomi jatuh ni semua permainan orang kafir sebenarnya. Tak mau sebut. Dia nak bagi kita risau hidup, terima hutang daripada mereka, terima sistem daripada mereka, terima itu, terima, akhirnya kita terikat mereka. Mereka yang kata ekonomi kita jatuh, padahal boleh makan sama saja, padahal kita boleh hidup elok saja. Allah senang. Dan kekayaan orang Melayu ni sangat banyak. Allah senang. Sumber kita sangat banyak apa semua. Mai mana fahaman kata ekonomi akan jatuh, ekonomi dunia jatuh. Sebalik itu orang kafir cuma mengatur, mencatur dunia, merisaukan orang tentang ekonomi, dan
dia nak tawarkan kita sesuatu supaya kita dapat ikat kita, dapat ikat negara kita. Kita pun ikut. Dia Allah SWT Muhammad. Itu dia panggil apa? Akhir zaman, macam itulah cara orang perang macam tu. Jadi Allah SWT Muhammad, walaupun betul ekonomi jatuh pun, hati kita tak boleh rasa apa. Habislah aku nanti nak kerja macam mana, buang semua tu. Kalau ada benda ni kita akan tomak pada dunia. Law ni dia akan rasa nak cari banyak-banyak. Allah SWT sampai semayang tak apa. Allah SWT. Jadi hati-hati Jadi akan lahirkan sebab kedekut. Kalau duk ilusi, duk bayang kata tak ada dunia, habislah aku. Tak bayang pula, kalau Allah tak redha, habislah aku. Kalau aku mati luar Islam macam mana, habislah aku. Yang tu tak bayangkan pula. Macam mana masuk kubur nanti malaikat pukul kena azab tak fikir tu. Dia fikir kalau tak ada duit macam mana. Na'udzubillah. Saya tamak dengan dunia. Melahirkan sebab kedekut dan takut kefakiran. Hidup dalam ketakutan. Ekonomi jatuh macam mana nanti Mana sih? Hidup dalam ketakutan, hidup dalam takut kefakiran. Siapa yang nak kita hidup takut fakir, takut miskin? Siapa nak? Syaitan. Allah kata apa dalam firman Al-Quran? Allah kata apa? Sesungguhnya syaitan itu sentiasa Allah SWT ya'idumul faqra wa ya'murukum bisu'. Dia selalu, syaitan ni duk janjikan kamu kefakiran. Maksudnya dia bisik kamu, fakir hang, miskin hang sedekah lagi. Itulah hang tak kerja banyak-banyak, itulah hang duk kerja pergi majlis ilmu yang kerja tak sungguh-sungguh. Nanti hang miskin nanti siapa nak sarah hang? Siapa nak tolong hang? Syaitan, bukan daripada Allah SWT. Daripada Allah ni apa? Cukuplah, orang mana dapat. Cukuplah gaji 1,000 lebih pun, pakai cara 1,000 lebih. Ke depan serah pada Allah lah. Fikir banyak-banyak, tengok mati esok rugi Saya pernah dengan Syekh Nasri, saya pergi Syekh. Kata Syekh, ke depan ni kita nak buat macam mana Syekh? Kita nak susun, saya tak ingat program apa tu, saya tak ingat. Tu lambat lagi. Syekh kata tak usah fikir banyak-banyak. Fikir, tengok kita mati esok rugi fikir kata Syekh. Sekarang tu Saya tak tahu apa. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita fikir lebih-lebih kan. Setahun lagi mesti aku capai ni. Kalau tak capai macam mana jadi ni? Aku ni macam mana kalau dia bayangkan, dia serabut, dia takut. Hak dia bayangkan setahun lagi yang dia rancang, tak tengok esok mati, rugi lah dia fikir, rugi. Baik-baik dia selawat pada tu. Baik dia zikir. Tak salah orang merancang, tapi jangan meletakkan sampai sini sampai serabut takut. Cukup kita rancang macam ni. Tahun depan ni nak impun duit, nak beli kereta lah. Saya serah kat anak-anak isteri ni. Tapi aku serah pada Allah lah. Kalau aku panjang umur, kalau rezeki lebih aku beli. Serah pada dia lah, ikut dia lah. Aku usaha kerja saja. Kalau pun dia tak bagi tak apa, dia bagi pun tak apa. Urusan dia semua. Dia tahu apa yang lebih baik untuk aku. Relax dengan hidup. Tapi kalau dia bisik kata, jaga-jaga, duit nanti habis nanti. Jaga simpanan tu 100,000 tu yang berkelang tu. Nanti habis nanti. Syaitan tu. Kalau kawan bisik tu, kawan tu syaitan. Sebab syaitan ni ada dua, manusia dan jin. Ni duit kena simpan lah ni 100,000 yang berkelang. Lah ni zaman lah ni syaitan. Dia kena macam mana? 100,000 yang kita simpan tu tak tahu lagi hak kita gadak tu. Boleh di hak orang lain tu, hak scammer kot. Ataupun hak dia panggil apa? Hak Allah SWT. Hak anak-anak kita, kalau kita mati. Itu orang fikir jauh, orang yang bersih atau bercahaya hati dia. Dia tak takut kefakiran. Hidup yang takut miskin. Kalau kita tak takut miskin, Allah akan kaya dengan kita. Kalau kita takut miskin, Allah akan miskin dengan kita sampai kita mati. Walaupun gaji kita sebulan 100,000 tapi miskin. Apa maksud miskin? Rasa tak cukup. Tak cukup 100,000. Tak cukup miskin. Tapi kalau kita gaji 1,000 kita relax Alhamdulillah 1,000 pun banyak dah. Aku kerja semampu yang boleh. Aku usahalah nak naik pangkat, tapi kalau tak naik pangkat pun tak apa, nak buat macam mana? Nak pangkat ni naiklah gaji, tapi tak naik pangkat baca. Aku redha, suka, terima apa yang Allah bagi 1,000, alhamdulillah, qanaah. Yang ni orang kaya. Seperti Al-Imam Shibli kata salah. Al-Imam Shibli ada seorang kaya buat mai 200 dinar kat dia. 200 dinar ni banyak. 1 dinar lebih kurang RM900 ke RM1,000. 1 dinar ni harga seekor kambing, lebih kurang RM1,000. 200 dinar maksudnya RM200,000. Tu ya, saya tak reti matematik ni. 1 dinar lebih kurang 1,000. 200 dinar berapa? Apa Nasrullah? 200,000. Betul 200,000. Saya dulu kelas matematik saya lari, saya tak suka matematik kelas matematik buat malas masuk okay, saya tak suka matematik. Tapi matematik asas itu suka lah, asas-asas. Masuk sekolah menengah, dia main mat tam dia panggil. Apa saya tak peduli yang tu.
Tak ngaji tak mampu Dan memang saya gagal dalam matematik. Tak ada apa, memang saya tak minat buat macam mana. Okey. Kira boleh lah, kira boleh. Main matematik hak tu, hak lebih-lebih hak advance tu tak suka, tak minat. Minta maaf kalau ada guru matematik InsyaAllah. So, saya tak minat sebab saya susah nak faham ni. Tak faham, tak nampak. Biar saya kalau tak faham tinggalkan. Kita ambil yang betul kita minat, tumpukan kita minat saja. Okey ya. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad. Jadi Imam Shibli ni ada seorang kaya mai bagi dia 200 dinar. Satu dinar RM1,000, RM200,000. Kata Imam, RM200,000 sedekah pada engkau ni miskin. Aku tengok engkau ni susah. Memang Imam Shibli seorang yang fakir, seorang yang hidup biasa saja, sederhana saja. Kata Imam Shibli, wahai tuan, kenapa tuan nak sedekah pada saya? Sedangkan tuan miskin, saya ni orang kaya. Kan pelik? Cuba kita pergi tepi-tepi jalan tengok orang miskin. Elok kita nak bagi RM100,000 kat dia. Dia kata apa? Saya dah kaya dah. Tuan miskin, jangan bagi kat saya. Kan pelik? Kata tuan ni, kenapa engkau kata aku miskin? Aku ni orang kaya. Dan engkau ni aku nampak miskin, tapi engkau kata engkau kaya. Pelik ni. Kata Imam Shibli, wahai tuan, engkau bagi 200 dinar ini, ada tak dalam hati engkau rasa bila aku bagi 200 dinar Allah tambah lagi, kau nak ditambah lagi rezeki engkau? Kata ya, aku bagi pada engkau, aku nak. Dia bagi 200,000 dapat berlipat kali ganda lah. Kata Imam Shibli, engkau miskin tak perlu bagi pada aku. Kerana orang yang miskin tu orang rasa tak cukup. Sedekah nak rezeki tambah tak rasa tak cukup, miskin lah tu. Aku ni walaupun aku hidup makan 2 keping roti, 3 keping roti setiap hari, tapi aku rasa alhamdulillah besar dah nikmat Allah ni, cukup dah, alhamdulillah. Kaya. Rasa cukup kaya, rasa tak cukup miskin. Walaupun 100,000 sebulan gaji dia. Termasuk orang yang sedekah nak tambah tu, orang miskin lah tu. Dia miskin, dia tak sedar, dia ingat orang yang miskin, dia miskin. Jadi bila kita sedekah pada orang, jangan duk niatlah hati kita aku nak rezeki tambah, tak boleh. Tak boleh. Yang tu Allah janji, tapi tak boleh jadi qasad ataupun tujuan kita. Tujuan kita sedekah untuk apa? Redha Allah, rahmat Allah saja. Cukup. Nak redha Allah saja. Bukan kalau beri RM10 nanti sekali sampai 100 lah. Tak bagus. Seolah kita macam dia main tamak nak duit banyak-banyak. Walaupun ibadat zahirnya. Tak boleh Tak boleh. Okey jadi siapa yang nak tak cukup pasal tak cukup tu, walaupun gaji banyak dah, miskin tu, hidup miskin Okey. Biar kita rasa cukup dengan apa yang kita ada, cukup. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Okey. Jadi orang yang macam ni dia akan takut kefakiran tu, ilusi fikir aku miskin nanti macam mana? Jangan takut miskin. Ada seorang sekarang muda ni banyak tak kahwin lagi ni. 80% sini tak kahwin lagi sini. 70 ke 80% tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Masuk kahwin. Kahwin dah. Tu Man tak kahwin lagi tu. Tu geng-geng kita, geng KL ni, kawan-kawan kita tak kahwin lagi ni. Tak kahwin sebab apa ni? Sebab mak tak bagi kah? Sebab tak jumpa jodoh kah? Itu okey lagi. Tapi jangan tak kahwin sebab takut rezeki tak ada, takut miskin. Kahwin saja. Bila kahwin baru rezeki mai. Rezeki mai Allah senang. Islam ajak kahwin dulu baru rezeki mai. Adat kita ajak apa? Bagi rezeki banyak, kerja tetap, semua duit dah banyak, betul-betul himpun dia banyak, baru kahwin. Saya bilang duit dah banyak, kita nak pakai lagi duit. Ya memang kena ada sikit persediaan untuk kahwin. Tapi jangan sampai kita tanam, tak ada duit lagi, tak cukup 50,000 lagi, tak boleh kahwin, jangan. Dan kita ni pesan pada ibu-ibu semua yang ada anak dara ni, jangan duk imah-imah sangat, kesian kalau orang lelaki. Mak senang sini. Senang. Memanglah maksudnya. Memanglah mas kahwin tu hak orang perempuan. Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar mas kahwin dinaikkan. Mahal maksudnya. Sayyidina Umar naik atas mimbar, Sayyidina Umar kata apa? Wahai muslimat semua, jangan tinggikan mahar, kesian kat orang lelaki. Jangan tinggi mahar, rendahkan mahar kamu. Waktu bangun seorang muslimat, ketua muslimat ada biro muslimat. Macam ketua muslimat kita lah sini. Ketua muslimat mesti kena berani. Mesti kena berani bersuara. Tak mau kita grup muslimat jadi macam dia tunduk. Mesti ada grup muslimat yang berani bersuara, berani bagi pandangan pada pimpinan kita, pada masyarakat kita. Orang perempuan kena ke depan juga dalam beri idea dan sebagainya. Jadi Allah SWT bangun seorang ketua muslimat, bukan nama Umi Nojah lah, nama lain lah. Dia bangun, dia kata apa? Wahai Umar, mas kahwin itu hak kami, bukan hak orang-orang, bukan hak engkau. Engkau tak boleh nak tetapkan berapa mas kahwin, kerana hak itu hak kami orang perempuan. Sayyidina Umar tunduk. Sayyidina Umar tunduk mengakui, boleh silakan. Tapi jangan terlebih sangatlah, padan-padan lah. Bila Sayyidina Umar izinkan bagi sampai 20,000 mas kahwin, janganlah. Jadi kalau boleh kita cepatkan anak dara kita kahwin. Kalau anak dara kita tu
Umur 20 ke atas kena kahwin dah kalau boleh. Kena mula kahwin dah. Sebab ni zaman fitnah ni. Mula kahwin. Dan jangan letak tinggi-tinggi. Kesianlah kat orang lelaki semua. Dan orang lelaki pula, Allah Rasulullah Muhammad, janganlah pula kita memilih banyak-banyak. Ini tak kena, yang ni tak kena. Oh ini hidung tak mancung sikit lah, tak mau. Oh ini kening tak berapa tebal lah, tak mau. Oh ini kening nipis sangat lah. Oh ini kening tebal sangat lah, saya nak kening nipis saja. Tak payah, kahwin saja. Kalau saya berkenan cukup kahwin sudah. Okey ya. Jadi Allah Rasulullah Muhammad, saya cerita apa tapi kahwin tadi. Maksudnya jangan takut kahwin. Kahwin duit mai. Saya kahwin mana ada kerja. Saya kerja dengan Syekh Nasri dulu, khidmat dengan Syekh di Darsa dulu. Gaji saya permulaan saya tak ada gaji. Lepas tu barulah setiap bulan lebih kurang 500 saja. Tapi saya pakai kereta. Waktu tu beli Myvi, hutanglah Allah Subhanahu. Tapi alhamdulillah berkat dua orang guru kita, lancak bayar setiap bulan. Lepas tu tiba-tiba guru kita kata apa? Kahwin. Dia kata, kahwin lah. Kata ustaz, saya tak mau kahwin lagi lah. Kahwin kata tak apa. Saya kata duit mana ada ustaz? Saya nak pergi kerja di mana nak cari duit? Duit Allah bagi kata dia. Kahwin dulu, duit Allah bagi. Nanti Allah bagi atau Allah tak semua. Allah senang. Akhirnya memang saya kahwin tak ada duit. Memang saya kahwin tak ada duit. Rumah tak ada, apa tak ada. Lampeng saya tu duit yang tadi berkurang tu ya ada. Duit tadi berkurang RM10. Yang tu ya ada. Memang duit tak ada simpanan, saya tak ada simpanan langsung. Jadi Allah SWT, bila kahwin baru kita tahu daripada tu rezeki baru main. Baru saya rasa sikit dia panggil kesenangan duit ni memang baru main sikit. Baru kita boleh beli tu, boleh beli ni. Dulu tak boleh beli apa. Dulu seorang tak boleh beli apa. Nak beli kasut, duit tak cukup. Nak beli baju, duit tak cukup. Akhirnya pakai apa yang ada. Bila kahwin duit mula banyak. Duit mula bertambah. Kena kahwin maksudnya. Tambah-tambah orang lelaki ni. Jangan takut kahwin Jangan takut. Okey ya. Takut sangat kita ni, takut rezeki. Kahwin dulu nanti Allah bagi duit insya-Allah. Allah senang. Jadi sebab Nabi SAW sebutlah hadis, kahwinlah kamu mar'ah perempuan kerana perempuan itu datang kepadamu harta. Orang perempuan ni bawa harta kepada kamu kata Nabi SAW. Memang bawa harta. Subang, gelang, cincin isteri saya mana ada, semua saya jual. Tapi itu bagi balik ya. Itu memang susah lah. Lepas tu kita beli balik lah kat dia. Kita beli banyak sikit lah kat dia lepas tu jadi memang orang perempuan bawa harta pada kita. Kalaupun dia tak ada emas apa semua, dia pandai buat kuih, dia pandai buat laksa, dia pandai bagi idea pada kita untuk cari duit, dia bagi semangat pada suami dia untuk cari duit apa semua. Memang dia bawa harta. Maksudnya orang perempuan bawa rezeki dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita. Okey ya. Itu baru seorang, kalau dua tiga lagi banyak rezeki Ustaz. Maksudnya bawa. Okey. Nanti orang perempuan marah pula. Okey. Dia Allah SWT dan darinya akan melahirkan sifat kedekut dan takut kefakiran. Jangan takut kefakiran. Satu kita ambil satu lagi hikmah. Allah SWT. Qala radhiyallahu anhu, ajhalul jahilin man taziduhul ma'rifah bisa'ati rahmatillah jur'atan ala ma'asihi. Sebodoh-bodoh orang yang jahil itu adalah orang yang semakin bertambah pengetahuannya terhadap luasnya rahmat Allah, namun semakin berani pula mendahakai Allah SWT. Dia dah tahu Allah Maha Pengampun, dia tahu Allah ni syurga ni luas, dia tahu Allah ni suka bagi anugerah. Tapi maksiat juga pada Allah SWT, seolah dia nak lari dari syurga Allah SWT. Ini orang paling bodoh kata Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kita ambil satu lagi ya. Kita ambil satu lagi. Kalam Imam Haddad. Kita ambil pendek-pendek saja. Okey. Okey. Allah senang. Nanti kita beli kita Imam Haddad ni. Ikan Imam Haddad. Okey. Kita nak tengok ciri kawan-kawan yang pura-pura memuji kita. Ni bagus. Tengok siapa pura-pura puji kita, siapa ikhlas puji kita. Sebab kawan ada dua. Yang pertama kawan yang ikhlas, yang kedua kawan tak ikhlas pun. Okey, tengok kita Imam Haddad ni, tapi ni panjang sikitlah. Qala radhiyallahu anhu, man madahaka an inda ridaihi bima laysa fika dhammaka la mahalata inda ghadabihi alayka bima laysa fika baitan syi'rin idza anastu min khillin jafaan fala ajfu wa in huwa qad jafani walakinni ufariquhu bi rifqin wa umsiku an tafawuli lisani. Sikit ya, kita syarah sikit ya. Barang siapa yang memujimu ketika dia suka kepadamu dengan sesuatu yang tidak ada padamu, tidak mustahil dia akan mencacimu ketika marahnya dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Terdapat dua bait syair mengatakan, jika aku sudah merasai seseorang kawanku yang bersikap dingin denganku,
maka aku tidak akan cepat bertindak menjauhinya. Meskipun dia bersungguh-sungguh, tetapi aku akan meninggalkannya dengan penuh kelembutan dan akan kutahan lidahku daripada mencacinya. Okey. Barang siapa yang memujimu, kata Imam Haddad, ketika dia suka kepadamu. Waktu dia suka kita, kita puji dia, dia puji kita juga. Waktu kita setuju dengan dia, dia puji kita. Lah ni kan banyak kita khilaf, bergaduh. Bergaduh sebab vaksin, bergaduh sebab SOP, bergaduh sebab dia panggil apa, COVID, gaduh tak habis-habis. Allah SWT. Jadi contoh kawan kita ni pro vaksin contohlah. Dah ambil vaksin tak? Aku ambil ya. Oh, aku ambil vaksin lah. Baguslah ambil vaksin lah ni bagus. Bila kita setuju dengan dia, waktu setuju dia akan puji kita, bagus kamu sama dengan bagus, kamu geng aku. Tapi waktu mana kita buat sesuatu, Allah SWT, yang Allah SWT dia tak suka, waktu tu mula tunjuk pangai dia. Kawan yang ikhlas betul-betul, dia puji kita, dia suka pada kita, waktu kita sama faham dengan dia ataupun tak sama faham dengan dia. Saya banyak kawan, tapi banyak kawan kita yang tak sama fikiran kita. Tak apa, kita okey tak, kita kasih pada dia. Ada orang kita pemikiran macam ni, ada orang kita pemikiran macam ni, tapi kita raikan semua. Jangan kita hanya suka pada orang yang sama pemikiran kita saja, tak boleh. Sebab umat Nabi SAW bersatu. Orang ni pemikiran macam politik sikit, orang ni pemikiran macam ahli perniagaan, orang ni pemikiran agama, orang ni pemikiran ahli sukan, orang ni pemikiran itu, pemikiran ini. Tak boleh kita hanya suka pada orang yang sama pemikiran kita. Maksud tak boleh suka pro vaksin saja, kena suka anti vaksin sama. Itu betul umat Islam. Dan jangan boleh letaklah anti vaksin kalau boleh, tak bagus tu kalimah tu. Kerana dia adalah umat Nabi SAW. Apa anti-anti? Orang tak ambil tadi kata anti ya. Macam tu kalau orang kita jual toyu contoh, kicap. Ni saya jual kicap, nak ambil. Kalau saya tak ambil kicap, anti kicap. Mana boleh kata betul? Main masjid betul benar. Saya tak mau anti masjid, mana boleh betul? Tapi tak apalah, tu istilah orang setengah orang. Bagi kita orang mengaji, kamu ambil tak ambil, kamu saudara aku, umat Islam, umat Nabi SAW. Aku sayang kamu dan kamu sayang aku. Masing-masing saling menghormati. Oh, kamu pandangan kamu tak ambil, okey bagus, kamu pandangan kamu. Aku pandangan aku ambil, bagus juga. Masing-masing pandangan maksudnya. Jadi barang siapa yang memujimu ketika dia suka kepadamu dengan sesuatu yang tidak ada padamu. Ni Imam Haddad kata apa? Siapa yang puji kamu sesuatu yang tidak ada padamu, ni bahaya ni. Contoh kita ni, Allah SWT, taklah baik manapun, tapi ada kawan dia nak ampu kita. Dia nak ampu kita. Dia tahu, ish, kok ni baiklah kat Taman Perdana ni. Tak jumpa lagi lah kok yang sebaik ni. Kok lah Intan, Permata, Belian, Payung, Intan apa semua. Dia puji, dia naik, apa semua bagi naik. Allah SWT. Kok lah bidadari. Kok lah, semua kok lah. Akhirnya dia rasa kembang lah, kok tu rasa kembang, macam terbang seorang-seorang. Allah SWT. Siapa yang puji kamu, siapa yang memuji ketika dia suka kepadamu dengan sesuatu yang tidak ada padamu. Dia puji pada kita, dia puji kita benda yang tak ada pada kita pun. Allah SWT. Masa ni orang ampu, dia panggil orang, dia panggil apa? Dia panggil apa bahasa Melayu, saya tak ingat lah. Yang duk penat orang ni, dia panggil apa? Pengampu kan? Pengampu lah. Dia jack. Bahasa Kedah ni, dia jack orang ni. Datuk hebat ni, tak ada datuk ya ni lah. Pak cik hebat ni, orang macam ni kalau dia puji benda yang tak ada pada kita, tidak mustahil dia akan mencacimu ketika marahnya dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Okey, secara mudah fahamnya, Imam Haddad kata macam ni. Orang yang suka puji kamu, yang kebaikan tu tak ada pun pada diri kamu. Lebih-lebih maksudnya puji, ampu, jack. Orang macam ni tak mustahil satu hari nanti dia akan mencaci kamu, menghina kamu, fitnah kamu, benda yang tak ada pun pada diri kamu. Allah dia puji lebih, nanti dia caci lebih-lebih. Macam tu. Hati-hati kawan-kawan yang suka puji lebih-lebih, nanti dia caci kita lebih-lebih. Dan dia kata, Datin saja yang paling baik di kampung kita. Datin saya di taman kita ni tak ada orang lain lah. Datin yang paling, semualah Datin lah. Pada Datin tu kata, aku biasa-biasa, kenapa dia puji lebih sangat ni? Dia kata dalam satu negeri Selangor ni, sebabnya Datin lah selain menjadi Datin kata aku tak tahu mana pun. Hati-hati maksudnya. Nanti kalau Datin ni selek dengan dia, ada benda tak kenal dengan dia, nanti dia akan caci Datin ni benda yang tak ada pada Datin ni. Datin ni kedekut kata dia, tak guna punya orang, padahal Datin tu pemarah. Tapi dia kata kedekut. Tengok. Dia akan caci, dia akan kata benda yang tak ada pada kita. Seorang yang puji sesuatu yang tak ada pada diri kita, nanti dia akan caci sesuatu yang tak ada pada diri kita. Hati-hati maksudnya kawan yang suka puji lebih-lebih, kata Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Maka untuk kita tahu kawan yang ikhlas,
kawan dengan kita, dia puji setakat apa yang kita ada saja. Bahkan hati-hati puji. Sebagian ulama mengatakan kalau kita puji sesuatu yang tak ada pada kawan kita, itu dikira kita macam mempeli ataupun merendahkan dia. Contohlah kawan kita ni bukanlah orang yang baik, orang soleh, kita kata apa? Bukan orang berilmu sangatlah, kita tahu. Ni orang mulia ni, orang berilmu ni. Ni orang hebat ni. Padahal dia tak hebat, dia tahu dia tak hebat. Kita pun tahu dia tak hebat pun. Kadang-kadang kata ulama akan bukan jadi puji, jadi menghina dia pula, jadi merendahkan dia pula. Orang pun macam gelak-gelak pula, macam peli dia. Allah SWT. Jadi kalau kita nak tahu kawan ikhlas, dia puji setakat apa yang ada pada kita saja. Dan kalau dia marah setakat apa yang ada pada kita. Contoh kita suka mulut kita suka kata dia kata dia marah kita. Hang ni dah lah mulut suka kata kau orang. Macam tu saja. Dia tak akan tambah lebih-lebih. Sebab kita memang suka kata kau orang. Jadi tengok kawan yang suka, dia panggil apa, yang jaga adab, yang puji kita apa yang ada saja dan tak puji apa yang tidak ada. Itu kawan ikhlas. Itu kawan tidak pengampu. Lebih-lebih itu hati-hati. Dia Allah SWT. Jadi kesimpulan pada hari ini, hikam Imam Haddad ini, semoga Allah SWT memberi pada kita hati yang tidak membesarkan dunia. Tak salah banyak harta, banyak duit, tak salah pun. Yang salahnya kita membesarkan benda tu sampai lupa ridha Allah SWT. Jadi semoga Allah SWT beri hati kita yang istiqamah, beri hati kita yang bercahaya, ada nur, ada hidayah. Dan semoga Allah SWT datangkan dalam hidup kita ni kawan-kawan yang baik-baik, kawan-kawan yang salihah, kawan-kawan yang mengingatkan kita pada Allah SWT. Dan semoga Allah SWT memberi pada kita kawan-kawan yang tidak mencaci kita, kawan-kawan yang tidak fitnah kita. Semoga Allah SWT ada fitnah akhir zaman. Dan semoga Allah beri kepada kita pemikiran yang baik. Semoga Allah beri kepada niat yang baik. Dan semoga Allah kuatkan kita untuk terus menuntut ilmu, mengaji, mendatang majlis ilmu sehingga kita meninggal dunia, sehingga kita wafat, sehingga kita meninggal dunia, sehingga kita mati istiqamah dan husnul khatimah dalam ibadat pada Allah SWT. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.